Baik murid-murid, untuk latihan dan tugasan yang kedua, cikgu mahu kamu klik pada link yang cikgu berikan. Kamu tidak perlu mencetak ataupun menyalin soalan dalam buku. Kamu boleh terus menjawab pada telefon kamu masing-masing. Okey, cikgu terangkan sedikit bagaimana cara untuk menjawab soalan ini. Okey, soalan dia adalah Raja menunjukkan 3 litar X, Y dan Z. Maaf ya, murid-murid, ni adalah Z. Disediakan oleh sekumpulan murid. Okey, kita tengok gambar Raja. X, Y dan Z. Okey, kita perhatikan satu persatu. X satu mentol, Y satu mentol, Z juga satu mentol. X ada satu bateri, Y ada dua bateri dan Z ada tiga bateri. Okey, eksperimen ni adalah untuk menunjukkan kecerahan mentol. Mentol yang mana akan menyala lebih cerah. Okey, apa yang murid-murid dapat lihat di sini? Yang berbeza adalah bilangan sel kering ataupun bilangan bateri ya. Okey, yang berbeza ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Yang sama adalah bilangan mentol. Apa yang kita hendak lihat dalam eksperimen ni adalah kecerahan mentol. Okey, jadi murid-murid telah dapat pemboleh ubah yang kita perlukan ya, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Okey, murid-murid boleh type dekat sini, boleh tulis, boleh type lah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, bilangan sel kering ataupun bilangan bateri kalau dalam sains kita sebut sel kering. Okey, pemboleh ubah bergerak balas tadi kecerahan mentol. Okey, apa yang sama tadi? Yang sama tadi adalah bilangan mentol. Okey. Murid-murid boleh terus je type pada telefon masing-masing. Okey, dah dapat pemboleh ubah, barulah kita boleh jawab soalan seterusnya. Okey, kita ulang kaji tentang kemahiran saintifik. Ni kemahiran mencari pemboleh ubah. Okey ya, seterusnya tujuan. Apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cikgu dah beri pilihan jawapan. Murid-murid kena pilih jawapan yang betul. Okey, klik pada anak panah di bawah ni. Okey, boleh pilih jawapan yang betul berdasarkan pemboleh ubah ni tadi. Ingat kan, kalau tujuan untuk menyiasat hubungan di antara apa? Dengan apa ya? Okey, jawab sendiri, jawab betul-betul. Walaupun kamu tidak tulis secara langsung, tapi cikgu mahu kamu pilih dengan betul. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat untuk jawab soalan. Ya. Ingat ayat bagaimana untuk jawab soalan tujuan. Okey, pilih sendiri. Okey, berikan pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan maklumat di atas. Pemerhatian ni. Pemerhatian. Boleh juga pilih di sini. Apa pemerhatian yang sesuai. Ya. Okey, tengok mentol mana yang akan menyala lebih ataupun paling cerah. Ya. Kamu boleh pilih jawapan. Di sini ada pilihan jawapan. Okey, seterusnya hipotesis inferen. Inferen dulu. Okey, inferen. Berdasarkan pemerhatian yang di atas tadi, kamu dah pilih pemerhatian di atas ni mana yang tepat. Pilih inferen. Sebab apa? Kerana apa? Ya, kerana apa? Okey, seterusnya baca berhati-hati. Cikgu tak mahu kamu tergesa-gesa. Akhirnya jawapan yang kamu pilih salah. Jadi, baca dan fikir apa jawapan yang betul. Okey, hipotesis kamu dah tahu. Semakin mesti bermula dengan perkataan semakin. Ya. Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulan, okey, kalau tadi di atas hipotesis semakin, sebenarnya boleh juga, tapi kita boleh juga guna jika.
pilih kesimpulan yang betul. Okey, boleh faham ya murid-murid? Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Okey, yang ini adalah soalan pembentukan saiz bayang-bayang ya. Rajah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh Adam untuk menyiasat hubungan di antara jarak antara sumber cahaya dari satu objek dan saiz bayang-bayang yang terbentuk di atas skrin. Ni untuk menyiasat hubungan di antara jarak sumber cahaya dari objek dan saiz bayang. Dah dapat dah dekat situ dia punya maklumat. Dah dapat dah maklumat di situ. Ni menyiasat hubungan di antara apa? Jarak sumber cahaya dari satu objek ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan ataupun dengan saiz bayang-bayang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu mahu murid-murid tulis dia punya pemboleh ubah dulu. Okey, tulis. Okey, boleh tulis terus. Okey, apa tadi? Pemboleh ubah dimanipulasi dia? Jarak sumber cahaya dari objek. Okey. Yang bergerak balas yang kita nak tengok adalah saiz bayang-bayang. Okey. Yang sama. Okey, perhatikan apa yang sama di sini. Murid-murid, apa yang sama? Apa yang tidak berubah yang dimalarkan? Saiz objek. Saiz objek. Okay, saiz dia sama. Tapi saiz bayang-bayang dia berbeza. Okey, cikgu lupa tadi nak terangkan. Okey, bila jarak objek dari sumber cahaya ataupun jarak sumber daripada objek ni dekat, apabila jarak di antara sumber cahaya dengan objek ini dekat 5 cm, saiz bayang-bayang yang terbentuk adalah besar. Jika jarak di antara sumber cahaya dengan objek ni jauh, 15 kan jauh, ni 5, ni 15 jauh. Jadi saiz bayang-bayang yang terbentuk adalah kecil. Adalah kecil. Okey. Kita dah dapat pemboleh ubah. Bolehlah jawab soalan seterusnya tujuan. Okey, untuk menyiasat hubungan di antara apa? Dengan apa ya? Okey, pemerhatian. Boleh cari di sini. Cari yang mana satu pemerhatian yang paling tepat. Cari pemerhatian yang paling tepat. Okey, inference sebab apa? Sebab apa? Kerana apa? Kerana apa? Pemerhatian dia berkaitan, inference ni dia berkaitan dengan pemerhatian yang kamu buat di atas ya. Okey, seterusnya hipotesis juga semakin. Semakin apa? Fikir balik, semakin apa? Semakin bertambah jarak objek dari sumber cahaya. Kalau bertambah jarak dia, jadi saiz bayang-bayang ni jadi apa? Saiz bayang-bayang jadi apa? Okay, dan kesimpulan. Kesimpulan lebih kurang sama macam hipotesis. Okey, ini adalah latihan yang tugasan yang kedua. Okay, ada lagi satu cikgu akan berikan kepada kamu. Satu lagi sama juga macam ni, jawab soalan dia lebih kurang sama. Okay, cikgu akan terangkan dalam video yang kedua nanti ya. Okay, kita akan berjumpa lagi pada video yang kedua.